exemption daripada professional bodies. ACCA, CPA Australia, ICW dan MICA dan MI semua memberi maximum exemption untuk pelajar kita di help untuk membuat professional accounting, ya. Dan yang kedua, kami punya accounting adalah di mana pelajar-pelajar kita boleh memulakan professional accounting paper mereka semasa mereka berada di final year. Bermakna tidak perlu menghabiskan kita punya degree, mereka sudah boleh membuat professional paper yang ditawarkan, ya. Nombor dua, kita ada finance. Kita ada program finance. Finance ini okey, kalau bagi gambaran pada penonton kita, apa itu finance? Finance itu dalam bahasa itu panggil kewangan. Kewangan. Nah, dalam program finance kita, finance ialah di mana contohnya lah, apa itu finance? Cuma cikgu nak beritahukan apa itu finance. Dalam bank mereka ada banyak wang, bukan? Okey, wang ini mereka mesti make money out of money. Bermaksud mereka mesti melabuhkan wang daripada bank ini supaya mereka boleh dapat keuntungan lah. So macam mana kita nak buat pelaburan? Kamu kena belajar finance lah. So di sini ada di mana kita finance ataupun kewangan ini merupakan satu program yang sangat popular lah di dalam market lah. Kalau kita tengok di dalam gambar ini, apa yang keistimewaan program kami, finance kami ialah di mana kita ada Bloomberg Lab. Kita ada Bloomberg Lab. Bloomberg Lab adalah di mana semua data-data share market semua ada dalam live. Ya, kita ada 14 terminal dan kita merupakan institusi yang mempunyai largest Bloomberg Finance Lab. Finance Lab ini ialah terbesar di dalam Malaysia lah. Saya boleh tunjukkan awak, ini adalah gambar. Ini dalam surat khabar Star adalah kami the largest Bloomberg Finance Lab at Help Mesti. Ya, kita punya Bloomberg Lab merupakan yang terbesar di Malaysia, ya. Di sini student kami daripada tahun 2, tahun 3 mereka sudah mula menggunakan Finance Lab ini, di mana Bloomberg Lab di mana dalam pekerjaan mereka memerlukan dan tahu macam mana nak menggunakan lab ini, ya. Okey, next kita akan pergi kepada marketing. Marketing saya akan persilakan Miss Sumati untuk memberitahu sikit tentang program ini. Miss Sumati. Okay, thanks Dr. Chia. Dr. Chia, can you unshare for a while? Oh, sorry. You want to share something? Okay. Yeah. Mana? Okay. All yours. Can you all see that? Okay, can. Okay. Right. Selamat pagi semua. Sebenarnya saya akan bercakap sedikit tentang pemasaran dan perniagaan. Kalau ada soalan, tolong tanya ya. Later, no problem. Kalau nak katakan tentang pemasaran dan perniagaan ni, selalu ada salah anggapan. Anggapannya ialah kalau kita guna perkataan pemasaran, semua orang ingat ia adalah untuk jual barang. Jadi salesman. Inilah salah anggapan kebanyakan orang. Tapi kalau kita nak kata pemasaran dengan perniagaan ni, ia sebenarnya adalah cara-cara, teknik-teknik bagaimana untuk mengendalikan bisnes anda, bagaimana untuk jadi kenal, bagaimana untuk dapat pelanggan yang lebih, bagaimana untuk rautkan keuntungan yang bagus. Ini adalah teknik-teknik yang awak akan belajar dalam pemasaran dan perniagaan. Sebagai satu cerita, anggap seperti kita nak mula satu perniagaan. Jadi dalam pemasaran dan perniagaan ni, kita akan mengajar awak, kalau awak nak jual sesuatu, nak jual satu produk, katakan kalau saya nak kata nasi lemak. Kalau awak nak jual nasi lemak,
Ya, sekarang semua orang nak beli nasi lemak, tapi awak kena fikir, nasi lemak yang saya nak beli tu, yang saya nak jual tu, nama dia nama apa? Nak panggil dia nasi lemak meletup, nasi lemak tak meletup, nasi lemak A, nasi lemak B, nasi lemak uncle, nasi lemak auntie. Nama yang awak nak guna tu, dia kena sesuatu nama yang orang akan kenali, orang akan faham, orang akan suka, dan nama yang awak guna itu tidak ada maksud lain. Ini sangat penting. So kita akan ajar dalam pemasaran dan perniagaan bagaimana awak akan gunakan teknik-teknik untuk memilih nama. Memilih nama itu ialah nama yang dibenarkan oleh kerajaan, nama yang disukai oleh pelanggan-pelanggan awak, bakal pelanggan awak. So ini awak akan belajar. Awak also akan belajar bagaimana kalau awak nak set up satu syarikat, harga barang tersebut, harga barang kena berpatutan dengan barang yang awak nak jual, barang mentah yang awak nak guna, dan juga di mana awak nak jual. Lokasi sangat penting sebab di mana awak nak jual barang akan menentukan harga juga. Di mana awak nak jual also akan menentukan siapa pelanggan awak. So semua ini awak kena fikir. So dalam pemasaran ni kita actually mengajar awak untuk berfikir. Awak kena tanya soalan. Okey, saya nak set up ini. Apa saya kena ada? Saya nak ni. Apa saya kena ada? Okey, harga. Harga bukan sewenang-wenangnya awak letak RM10, RM20, RM40, RM50, ambil panah, cuik. Mana letak? RM20. Okey, harga dia RM20. Ya tidak macam tu. Awak kena fikir. Harga yang saya tetapkan itu kena pelanggan mesti suka. Pelanggan mesti nak beli pada harga tu. Nasi lemak awak nasi lemak kosong. Harga dia RM30. Siapa nak beli? Awak jual kat luar, kat warung, bukan dalam kedai. RM30 sangat mahal. Dia punya awak lilit nasi lemak tu dalam daun pisang saja. Tak ada lebih daripada itu. So semua ini awak kena fikir. So kita mengajar bila awak nak set up, nak tentukan harga, apa yang awak kena fikir, bagaimana awak kena fikir. Lagi satu ialah bila ini diajar, ia tidak diajar sebagai teori sahaja. Seperti mana saya beritahu sekarang, kita akan letakkan ataupun kita akan beri senario, kita akan letak students untuk menjalankan aktiviti-aktiviti. Melalui aktiviti-aktiviti itu mereka akan belajar dan mereka akan tahu kenapa ini penting. Kenapa yang faktor lagi satu tidak sepenting faktor ini. Mereka akan belajar. Ini teknik-teknik yang awak akan melalui bila awak mengambil subjek ataupun program pemasaran dan perniagaan. Lagi satu awak kena tahu ialah siapa dia pelanggan awak. Ini sangat-sangat penting. Mengenali pelanggan adalah penting sebab kalau awak tahu siapa pelanggan awak, awak boleh jual, awak boleh awak boleh buat mereka membeli ataupun membuat sesuatu yang awak ingini senang. Sebab awak tahu bagaimana mereka fikir, awak tahu bagaimana persepsi mereka terhadap sesuatu benda. So kalau awak tahu yang itu, senang untuk awak untuk menjual barang-barang yang awak nak jual. So kita juga akan mengajar dalam pemasaran dan perniagaan bagaimana kita akan mengenalikan pelanggan-pelanggan kita. Ada banyak teknik dalam ni. So awak akan melalui beberapa aktiviti untuk tahu cara yang bagus. Sebab bukan semua barang, bukan semua industri, bukan semua syarikat menggunakan pelanggan yang sama. Dia menggunakan pelanggan yang berbeza-beza. Awak juga akan mempelajari sumber kemanusiaan kat sini. Berapa banyak berapa banyak pekerja yang awak ingini, bagaimana nak jaga pekerja. Awak juga akan belajar tentang ekonomi. Sebab sekarang kalau kita tengok sekarang ialah COVID-19 sedang berlaku. Kalau COVID-19 sedang berlaku, awak kena tahu apakah masalah-masalah dia, the demand kat sini. Cara jual dah bertukar daripada offline dah jadi online. So awak kena tahu semua itu. So awak akan belajar ni dalam ekonomi juga. Awak juga akan belajar strategi bagaimana untuk lawan pesaing-pesaing yang ada di sana dan untuk merauhkan keuntungan. So ini juga akan dibelajar dalam pemasaran dan perniagaan.
Awak juga akan belajar sedikit tentang perundangan sebab ini juga sangat penting. Awak kena tahu apa yang dibenarkan dan apa yang tidak dibenarkan dari segi undang-undang. Dari segi nama untuk barang yang awak nak jual, dari segi berapa banyak pekerja awak boleh ada, dari segi warga negara Malaysia ke ataupun warga negara asing, dari segi berapa banyak gaji yang minimum awak kena bayar, perkataan-perkataan yang awak boleh guna dalam iklan, tidak boleh guna dalam iklan, gambar yang awak boleh guna dalam iklan, gambar yang awak tidak boleh guna dalam iklan, semua ini awak akan belajar juga dalam ni. Sekarang bulan puasa kalau awak nak jual nasi lemak online, okey, awak kena fikir juga, okey, gambar apa yang saya kena nak letak dalam advert saya, awak nak letak orang tengah makan ke, orang tengah puasa. So awak kena fikir semua ini. Lepas tu awak kena also ikut akta-akta yang ada. So semua ini adalah sangat-sangat penting. Awak akan belajar ini dalam pemasaran dan perniagaan. Awak juga akan belajar sedikit tentang perakaunan, bagaimana membuat debit and credit supaya awak tahu awak akan costing awak bagaimana, di mana awak kena letakkan costing anda, dan at the end mungkin awak akan dapat inilah apa yang awak akan dapat harga di end. I'm going a bit fast, I'm sorry. Now, apa yang beza di sini? Awak mungkin akan kata, okay, degree ini saya boleh dapat kat mana-mana juga. Tapi apa yang beza kat HELB ialah yang ini. Semua cara yang kami mengajar untuk pemasaran dan pengurusan adalah menggunakan cara praktikal. Kami sangat-sangat utamakan cara-cara praktikal sebab awak kena tahu bagaimana untuk mengendalikan sesuatu. Awak kena tahu bukan saja teori. Awak bukan tahu daripada membaca buku saja. Sebab itu tidak akan membantu awak bila awak keluar untuk bekerja. So, cara kami membuat ialah kami buat praktikal dengan tunjuk ajar, dengan aktiviti-aktiviti, dengan berbicara. So, semua ini akan membantu awak bila awak keluar untuk bekerja. Ia akan membantu awak untuk senang. Dan sebab cara ini kami dapati ialah banyak syarikat suka dengan murid-murid yang ada pemasaran dan perindustrian. Dr. Chia akan setuju dengan ini sebenarnya. Mereka suka sebab cara kami mengendalikan ialah bukan teori, bukan baca buku, tetapi dengan cara mengendalikan praktikal-praktikal. Ini menyenangkan sebab bila mereka keluar, mereka dah tahu masalah A apa nak buat, masalah B apa nak buat, masalah C apa nak buat, anjing tengah menyala apa nak kena buat. So, dia kena tahu. So, inilah yang kita kena belajar dan ini yang kami ajar di sini. Dan inilah yang menyebabkan pemasaran dan perniagaan daripada HELB sangat-sangat disukai oleh syarikat-syarikat. Kami dapati bahawa mereka yang actually keluar daripada HELB, mereka sebenarnya dapat pekerjaan bukan saja di satu industri, tetapi mereka mendapat pekerjaan di pelbagai industri. Belajar pemasaran dan perniagaan bukan saja untuk awak set up your own industry, your own company, tapi ia juga membantu awak bekerja dengan syarikat-syarikat yang lain. Dan kami dapati yang Dr. Chia again akan setuju dengan saya, yang murid-murid yang ada pemasaran dan perniagaan sangat-sangat disukai. Yang ini saya dengan bangga saya beritahu sebab inilah feedback yang kami dapat daripada syarikat. Alright? So, having said that, terima kasih. Okey, Ansyir Sumati. Ya. Dan. Okey, itu ialah boleh can see ya, Brian Yes. Okey, boleh. Okey, tadi cuma tambah sikit daripada apa yang Miss Menteri cakap tadi. Selain daripada itu, kita punya final year student marketing, mereka boleh memilih dua pathway lah. Satu ialah e-commerce pathway ataupun mereka boleh membuat digital business pathway like macam online, digital marketing, mobile marketing and so forth. Dia ada pilihan untuk pelajar untuk memilih, ya. Okay, next kita pergi kepada program lain iaitu kita ada international business
international business basically program ini ialah business punya program, tetapi pendedahannya beza sikit daripada yang lain, di mana pendedahan international business mereka akan membelajar tentang konteks daripada international punya konteks. Bermaksud like for example marketing, mereka akan didedahkan pada global marketing, global business, cultural dan sebagainya. Sebab bila kita membuat business di dalam dengan luar negara, dia punya pendedahan dia beza. Sebab lain-lain negara mereka ada undang-undang sendiri, mereka ada dia punya cultural, kebudayaan dan sebagainya yang berbeza. So international business ini dia belajar business, tetapi pendedahan dia adalah lebih kepada international punya konteks. Itu bezanya, ya. Bagi management ialah next program ialah management. Management itu ialah pentadbiran, ya. Pentadbiran biasanya ini adalah satu program yang apa-apa yang saya boleh kata ialah program ini adalah lebih general lah, lebih am lah. Dia tak specialize macam marketing, finance, accounting. Itu adalah sangat specialized. Management ialah sesuatu yang lebih general lah. Kerana dalam management anda akan belajar perkara yang semua different bidang. Contohnya accounting, finance, marketing, management, semua you akan belajar tetapi tidak specialized. Kebaikan program ini ialah di mana student selepas dia graduate, dia boleh pergi mana-mana industri boleh. Banking boleh join, atau mana-mana punya industri mereka boleh join. Sebab mana-mana punya industri pun perlukan management staff. So itu kebaikan management, ya. Dan kita akan human resource, saya tak akan nanti saya akan panggil Dr. Syam untuk memberitahu tentang program human resource dan juga business psychology. Dr. Syam, sila. Thank you, Dr. Chia. Yeah, can you hear me? Yeah, all right. Yeah. All right. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, selamat pagi kepada adik-adik sekalian. Kepada adik-adik yang sedang menjalani ibadah berpuasa, saya ucapkan selamat berpuasa. Okey, jadi saya ingin mengambil sedikit masa untuk memberi sedikit pencerahan khususnya mengenai program Business Psychology. Barangkali agak janggal jika mungkin adik-adik apabila pertama kali mendengar program Business Psychology itu mungkin kedengaran agak janggal. Kerana seperti mana yang kita tahu ataupun dari pengalaman adik-adik sekalian, sama ada dari saudara mara atau yang sudah pun melanjutkan pengajian, ya, di mana-manalah institusi pengajian tinggi dan sebagainya, kita mungkin adik-adik tahu akan bahawa selalunya ianya ditawarkan secara berasingan. Jadi maksud saya mungkin, ya, program bisnes ataupun program perniagaan, pentadbiran perniagaan dan sebagainya sebagai satu jurusan yang tersendiri, dan pada masa yang sama psikologi juga sebagai satu jurusan pengajian yang tersendiri, ya. Jadi saya rasa tidaklah keterlaluan jika saya katakan bahawa program yang ditawarkan di University Help ini, iaitu program Business Psychology ini agak unik, dan memang satu program yang sangat unik yang boleh kita dapati lah di Malaysia sekarang ini. Now, mungkin juga adik-adik berfikir bagaimana boleh dua bidang yang agak kelihatan agak berlainan itu boleh dicantum, dijadikan satu jurusan pengajian dan sebagainya. Tapi pada hakikatnya, kalau kita lihat secara halus, sebenarnya psikologi itu amat berkait rapat
dengan bidang perniagaan dan bidang pengurusan. Ini kerana pada hakikatnya ianya bergantung dan ianya berurusan dengan manusia, kita semua, ya. Dan bidang psikologi pula merupakan satu bidang yang menjurus ke arah memahami gelagat dan tingkah laku manusia. Jadi maksud saya, jika kita ingin mempunyai skills ataupun kebolehan dalam dan pengetahuan juga dalam bidang pengurusan dan perniagaan dan sebagainya, mau atau tidak kita harus mempunyai sedikit sebanyak pengetahuan mengenai tingkah laku dan gelagat manusia, ya. Contohnya, saya pasti adik-adik sekalian selalulah mungkin ke kompleks-kompleks membeli belah ataupun ke pasar raya, apalagi dalam tempoh 3-4 hari lagi kita akan menyambut Aidilfitri, ya. Jadi mungkin sibuk membeli baju raya dan sebagainya, walaupun agak kelainan lah kali ini sebab kita tidak dapat melawat menziarahi saudara mara dan sebagainya. Mungkin kawasan di mana adik-adik sekalian bermaslahatin mungkin sedang dalam PKP dan sebagainya. But walau bagaimanapun, jika adik-adik pernah dan saya rasa pasti pernah, ya, tentulah adik-adik sekalian sedar bahawa sekarang ni terdapat lambakan jenama dan juga produk. Ya, apa saja produk yang boleh adik-adik fikirkan. Bukan 10, bukan 20, malahan lebih lagi jenama yang boleh didapati dalam setiap kategori, dalam setiap produk yang ambil sebagai contohnya kita ambil kasut, sneakers dan sebagainya, kan. Terdapat berdozen ataupun lebih jenama dan sebagainya. Jadi kalaulah adik-adik sekalian nanti bekerja dengan mana-mana syarikat, tak kisahlah dalam apa-apa kategori produk dan sebagainya, sudah pasti adik-adik sekalian akan dikendaki untuk menjalankan aktiviti dan program dan inisiatif yang bertujuan untuk meyakinkan para pengguna untuk membeli ataupun melanggan, terpulanglah sama ada produk atau perkhidmatan. Jadi kalau perkhidmatan itu selalunya kita melanggan. Jadi untuk itu harus kita mempunyai sedikit sebanyak pengetahuan tentang bidang psikologi. Dan inilah kelebihan program yang ditawarkan di University Help ini. Dan contohnya, jika adik-adik sekalian mengambil mana-mana program pengajian jurusan perniagaan atau pemasaran dan sebagainya, bagus. Tapi ianya tertumpu semata-mata pada bidang pemasaran atau semata-mata pada bidang perniagaan dan sebagainya. Walhal kalau dalam jika adik-adik mengambil program itu menjurus dalam program business psychology, bukan saja adik-adik akan menimba ilmu dalam bidang perniagaan dan pemasaran, tapi juga menimba ilmu dalam bidang psikologi. Dan ini juga mau tidak mau akan memberikan kelebihan kepada adik-adik sekalian. I think kita tahu bahawa bidang pekerjaan atau prospek pekerjaan itu makin lama makin sengit, ya. Jadi untuk setiap kerja kosong yang ditawarkan, mungkin ramai yang akan apply dan sebagainya. Jika adik-adik sekalian dari prospek majikan, ya, mempunyai kelulusan dalam jurusan business psychology, jadi ianya memberikan kelebihan. Kerana dari kacamata majikan,
David sekalian bukan sahaja mempunyai ilmu dan juga kebolehan skill sets dalam bidang pemasaran dan perniagaan dan sebagainya, tapi juga ilmu dan skill sets, kemahiran dalam bidang psikologi, ya. Jadi ianya sudah tentu akan memberikan kelebihan dan sudah tentu membolehkan adik-adik sekalian ke hadapan, kalau berbanding dengan mungkin dengan mereka-mereka yang cuma menjurus dalam sesuatu bidang pengurusan pengajian, pengurusan perniagaan atau pemasaran dan sebagainya. Selain daripada hubung kait psikologi dalam bidang pemasaran, psikologi juga mempunyai kaitan dalam bidang pengurusan sumber manusia seperti mana yang dikatakan oleh Dr. Chia sebentar tadi, ya. Jadi sekali lagi kita harus akur bahawa dalam bidang pengurusan ni kita berurusan dengan manusia, ya, kita semua. Dan seperti mana yang adik-adik sekalian sedia maklum, masing-masing mempunyai kebolehan dan juga temperamen dan sebagainya yang tersendiri. Dan jika adik-adik sekalian nanti di masa hadapan nanti diletakkan dalam satu posisi sebagai seorang peneraju, leader dan sebagainya, adalah memang sudah pasti adik-adik sekalian akan kendaki untuk memberi motivasi dan sebagainya kepada team members, ya, kepada ahli-ahli kumpulan adik-adik sekalian, supaya dapat bersama-sama berganding bahu untuk bekerja ke arah mencapai apa-apa objektif organisasi di mana adik-adik sekalian bekerja dan sebagainya, ya. Jadi saya rasa sedikit sebanyak itulah yang ingin saya perkatakan. Saya mengalu-alukan apa-apa soalan-soalan, persoalan yang mungkin adik-adik sekalian ada kemusykilan atau sebagainya, silakan, ya. Okey, terima kasih. Dr. Chia, that's it from me. Okay, thank you Dr. Syam. Okay, I'll go a bit faster, cepat sikit kerana kesuntukan masa. Okay, selain daripada business psychology, kita ada entrepreneurship. Entrepreneurship itu ialah keusahawan lah, di mana dalam program ini dia akan mengajar pelajar-pelajar macam mana untuk menstartkan bisnes, mulakan bisnes untuk mendapat finance dan sebagainya. Tetapi tidak semestinya kalau pelajar-pelajar, sebab banyak pelajar kami yang belajar entrepreneurship, dia pun kerja untuk syarikat kerana syarikat pun mahu skill-skill yang dibelajari dalam entrepreneurship dalam bisnes, sesuatu bisnes, ya. Dan kita juga ada ekonomi. Ekonomi adalah di mana pelajar akan belajar banyak bidang-bidang statistik, di mana dalam bidang ekonomi ini pelajar-pelajar kena belajarlah macam mana nak buat research dan sebagainya untuk syarikat dan sebagainya, ya. Dan kita ada lagi satu apa yang kita panggil business analytic. Ini business analytic ialah satu program yang baru kita mula pada tahun 2020 Ogos, first intake. Dalam Januari ini ialah second intake kami, dan inilah satu program yang will be highly demanded, akan banyak tawaran dalam pasaran dalam 2-3 tahun inilah, sebab ini adalah satu bidang yang baru, dan banyak syarikat-syarikat sekarang ini tengah cari pelajar-pelajar yang ada ijazah inilah, iaitu business analytic. Business analytic apa yang penting ialah dalam program ini pelajar-pelajar akan belajar macam mana untuk mendapatkan data-data yang boleh digunakan untuk membuat keputusan bagi syarikat. Saya bagi satu contoh yang senang, satu simple punya contoh, di mana contohnya kalau anda pergi Tesco dan sebagainya, dalam membership card, dia akan tercatatkan bila pelanggan-pelanggan masuk ke Tesco, apa yang dia beli, bila dia datang ke Tesco,
dan apakah barang-barang yang mereka beli dan berapa harga dan sebagainya. Ini semua akan tercatat dalam kad, membership card, dan di sinilah ini semua data. Setiap pelanggan dia akan kumpulkan sebagainya, dia akan buat dalam analisis untuk membuat keputusan bagi syarikat. Bermakna dia tahu bahawa contohnya macam grocery, barang-barang sayur-sayuran dan sebagainya, apakah sayur yang popular yang dibeli oleh pelanggan dan sebagainya. So ini boleh memberi management untuk membuat keputusan supaya dia punya bisnes boleh menjalan lebih lancar dan sebagainya. So ini ada satu program yang baru yang dalam 2-3 tahun ini akan ada banyak demand untuk pelajar-pelajar yang ada ijazah ini. Ya. Okey, next saya akan pass pada time ini kepada Encik Hairul untuk menerangkan sedikit berkenaan dengan hospitality dan tourism. Encik Hairul, persilakan. Okey, terima kasih Dr. Chia. Assalamualaikum dan selamat pagi. Selamat datang kepada semua adik-adik. Seramai 12 orang saya lihat di sini. Okey. Nama saya Hairul Hisam bin Bujang. Saya pensyarah kanan di bahagian School of Hospitality and Tourism, iaitu sekolah yang mengajar lebih kepada hospitality dan tourism. Okey. So saya explain sedikit mengenai program kami, okey, yang mana dalam satu Bachelor Business of Hospitality Management, okey, dan yang kedua Bachelor of Tourism, okey. Di mana kerajaan kita di bawah pengendalian MQA telah mensyaratkan untuk bidang hospitality dan tourism ataupun hospitality dan pelancongan ada 4 industri yang boleh kita adakan programnya, iaitu hospitality, tourism, culinary gastronomy dan juga food service ataupun dipanggil perkhidmatan makanan. Jadi di Help University kita ada 2 program, iaitu Bachelor of Tourism dan juga Bachelor of Business Hospitality Management. Alright. So saya bercakap mengenai hospitality management dulu, kemudian saya bercakap sedikit mengenai Bachelor of Tourism. Okay. The best thing, yang bestnya mengenai program kami, Bachelor of Business Hospitality Management, di mana program ni kita bukan setakat belajar business, tetapi kita lebih major kepada hospitality management. Kurangnya 4 body of knowledge, iaitu pengurusan, pengurusan hospitality, operasi hospitality, food and beverage ataupun pramusaji, service food and beverage, dan juga housekeeping, iaitu pengemasan bilik dan sebagainya. Alright. So keempat body knowledge tu dirangkumi juga dengan subjek-subjek dari business program. Kenapa? Sebabnya inilah yang satu yang unik mengenai program kami. Kita bukan hanya menyediakan program untuk pasaran pekerjaan anda untuk bekerja di hotel saja. Tidak. Maksudnya jika anda belajar dengan kami hospitality management ni with business, anda juga didedahkan dengan subjek-subjek ataupun pengetahuan dalam business hotel management ataupun business hospitality management, pengurusan hospitality. Antaranya subjek yang related, business analytics seperti tadi yang Dr. Chia cakap, marketing ataupun pemasaran seperti yang Ms. Sumati tadi cakap, kita ada accounting juga, tapi spesifik kepada hospitality accounting. Kita ada finance juga, dan kita ada human resource. So kesemua subjek tadi tu memang adalah keperluan untuk kita ketahui, untuk kita belajar dalam operasi hotel ataupun operasi hospitality, dan juga di mana-mana company, di mana-mana perniagaan pun pasti ada department ini, iaitu marketing, human resource, accounting, finance. So ini dapat membantu meluaskan pasaran pekerjaan dari bidang kita hospitality management, di mana you all bukan saja belajar untuk
operasi hotel saja atau operasi hospitality, tetapi you juga boleh bekerja di luar bidang industri. Ramai juga pelajar-pelajar saya yang graduate, bekerja di bidang banking industry, digital marketing industry, serta third party company solutions, dipanggil sebegitu, alright. Dan ada juga student saya yang bekerja dengan Google, jangan terperanjat, sebab mereka belajar mengenai customer service, Di dalam company Google juga ada department dipanggil customer service provider, So in that department, dalam department tersebut, student saya memberikan perkhidmatan, pada klien-klien Google, So jangan terperanjat. So maksudnya di sini, pengurusan hospitality jangan sempitkan minda anda bekerja di hotel saja, tidak, Peluang pekerjaan sangat luas, sangat besar di dalam bidang hospitality ini, di mana anda juga boleh bekerja di luar bidang hospitality industry, iaitu di service industry yang lain, Macam saya cakap tadi, banking industry, peluang sangat besar, di mana program kita juga memfokuskan pada keterampilan diri anda, knowledge dan juga analytical thinking, di mana subjek-subjek yang di dalam program kita, termasuk yang business tadi tu, lebih fokus kepada practice, lebih fokus pada practice, Practice maksudnya ada latihan diberikan, dan juga apa orang kata, kita lebih fokus pada practical, So di dalam hospitality, subjek, yang ada kelas praktikal, antaranya housekeeping, you akan belajar bed making, dan juga cleaning, dan juga kita ada subjek front office, di bahagian check in check out kita akan belajar sistem, bagaimana nak menguruskan reservation, bagaimana nak menguruskan check in check out proses, menggunakan sistem, kita ada sistem tu. Simulation dan juga practice by your own, hands on, untuk subjek food and beverage, So skill-skill tersebut sangat unik, dan hanya program hospitality saja yang kita dapat belajar benda tu. Dan at the same time you belajar juga subjek business, so you bila graduate you become so unique because you have all those skills, dan juga anda boleh explore lagi di industri yang anda minat, tak semestinya anda belajar hospitality anda mesti bekerja di hotel industri saja, tidak semestinya. Anda boleh bekerja juga di industri yang lain yang berkaitan seperti service industry, Dan program kedua kami adalah Bachelor of Tourism, yang satu yang unik mengenai Bachelor of Tourism kita, walaupun dalam keadaan pandemik kita still boleh travel. Macam mana tu? Bila join program kita negara, menggunakan virtual reality, VR, virtual reality tourism, di mana kebanyakan industri tourism di luar negara sudah mula mempraktiskan teknologi virtual reality dan mempromosikan negara masing-masing melalui virtual reality tourism ni. Jadi pelajar-pelajar kita, ya walaupun pandemik COVID-19 kita tak boleh keluar negara, tapi kita still boleh melakukan pelancongan di luar negara melalui VR ni ataupun virtual reality tourism ni. Dan pelajar-pelajar tourism juga belajar secara praktis mengenai pengurusan acara atau dipanggil managing event, dan juga banyak lagi skills dan juga knowledge ataupun pengetahuan yang akan belajar melalui tourism ni. Bachelor of Tourism sangat unik sebab ia tak ada kaitan sangat. Dia ada mempunyai 4 tracks, dia ada 4 tracks nanti. Untuk anda pilih, anda lebih mahukan track
tourism yang macam mana. Okay. Antara dua contoh yang saya boleh bagi adalah tourism planning. Okay. Tourism planning ni sangat popular di peringkat government atau kerajaan, di mana peluang pekerjaannya adalah untuk merancang suatu destinasi di suatu tempat tu. Okey, semua tu di bawah Ministry of Tourism, okey, Kementerian Pelancongan. So peluang pekerjaan di situ ada, okey. Dan track yang kedua adalah digital marketing tourism, okey. Yang itu juga sangat popular, okey, di kalangan student kita, dan juga heritage tourism, okey, yang lebih fokus pada cultures, okey, dan juga gastronomi, okey. So dengan itu saya boleh katakan program hospitality tourism kita sangat unik, sangat lain daripada yang lain, okey. Walaupun you belajar hospitality tapi you belajar juga business, sebabnya kita nak juga you all kalau tak nak bekerja dengan company, you all boleh buka company sendiri, okey. Anda boleh berniaga sendiri. Kita ada subjek entrepreneurship juga. So apa yang Dr. Chia dan Miss Sumati telah katakan dan juga Dr. Syam telah katakan mengenai subjek-subjek mereka tadi tu atau program mereka itu ada terdapat dalam program hospitality, and that's why I said it's so unique to join us in hospitality and tourism. Okay, with that, terima kasih semua dan back to Dr. Chia. Dr. Chia, you are muting. Oh, sorry. Okay. Okay, di sini kita akan tak ada taklimat dengan program. Mungkin di sini kita akan ada soalan dan jawab lah. Okay, Brian, probably you what I call manage this. Okay. Terima kasih. Kita ada soalan daripada Intan. Soalan dia ialah apakah strategi yang boleh digunakan dalam menetapkan harga bagi sesuatu produk, mungkin marketing atau business analytic. Yes, Subati, you have any views? Bagaimana nak menetapkan harga bagi sesuatu produk ya? Ini satu soalan yang sangat kritikal sebenarnya. Bila kita ada satu barang, katalah saya nak menjual kosmetik, face cream. Kalau saya nak jual face cream tu, satu dulu saya kena check dulu apakah harga pesaing-pesaing saya ada. Kalau face cream saya, pesaing-pesaing semua saya tengok all my competitors, harganya ialah pada RM35. Jangka RM35, RM45. Dari satu. Kedua, saya akan check apakah barang yang saya akan guna, bahan mentah. Harga barang mentah yang saya akan guna. So, saya kena calculate harga barang mentah, saya kena calculate berapa orang saya nak guna, gaji untuk mereka, saya kena calculate sewa yang saya nak bayar. Lepas tu saya akan cuba berapa banyak jangkaan, that means my estimate, berapa banyak saya akan jual satu bulan. So saya akan calculate tu, itu akan menunjukkan awak harga minimum yang awak sepatutnya ada. Harga minimum. Kalau awak tengok harga minimum awak adalah RM20, okay, that's good. Pesaing awak dah RM35 hingga RM40, okay. Next thing awak kena tengok ialah harga yang pelanggan-pelanggan awak, berapa banyak mereka nak bayar. Sebab bukan kalau pesaing RM35, itu tidak bermaksud dan mereka akan bayar RM20 untuk awak. Sebab brand awak mereka tak tahu lagi. Berapa banyak brand awak mereka kenal. Mereka tak kenal lagi. Kalau tak kenal, masalah. So awak kena juga check dengan kita panggil ini sebagai affordability. Affordability ialah berapa banyak mereka mampu untuk bayar. So berapa banyak mereka mampu untuk bayar? Soalan lagi satu, siapa yang awak nak target? Siapa awak nak jual kepada? Kalau awak nak jual kepada mereka yang berumur 20 tahun ke bawah, wang yang mereka ada bergantung kepada ibu bapa mereka. Berapa banyak mereka nak bayar? So semua ini awak kena take into consideration. So untuk menetapkan harga bukan sahaja satu cara.
Di mana awak tengok, pesaing RM35, okeylah saya buat RM30. Tak boleh macam tu. Awak kena tengok duit yang awak dapat tu, satu bulan berapa jangkaan awak. Kalau awak jual RM30, 30 barang, 30 kali RM20 awak jual, it comes to about RM120, RM120. RM120 satu bulan cukup kata cukup? Adakah ia cukup untuk cover barang mentah yang awak beli tu? Awak selalunya kalau buat bisnes tu nak untung. So this is semua ini awak kena fikir bila awak menetapkan harga. So bila menetapkan harga tu, ia bukan satu aktiviti asing. Ia melibatkan semua sekitar awak. Barang mentah awak guna, di mana awak buat, pesaing-pesaing awak, and also berapa banyak pelanggan awak mampu untuk bayar. Okay, I hope that answers it. Yeah. Okay. Just to add lah, tambah sikit lah. Okay, apa yang Ms. Mati cakap ialah bila kita buat harga, dia ada banyak faktor-faktor yang kita kena consider lah. Contohnya competitor, what is your cost, what is the the demand, is there a demand for your product, is your product different from other people, you must make yourself differentiate. That means bezakan produk awak dengan persaingan awak, then you can have a different pricing. Tapi kalau produk awak sama macam pesaing, macam mana you nak justify, you nak letakkan harga lebih tinggi, so dan sebagainya. So dia ada banyak consideration lah sebelum kita tetapkan harga. So itu ialah untuk soalan. Okay, soalan yang seterusnya daripada okay, what is Dr. advice for the young people want to start a business? Okay, maybe I speak in English since the question was put up in English. Okay, basically, if young people, you want to start business, it sounds so nice, people start business and all that. So we can't just simply dive in and then, without knowing anything, and then suddenly you find out that you make a loss and so forth. So of course, to start any business, you do have to do a lot of planning lah. You make sure that you are well equipped, you are ready. Financially, in terms of knowledge, in terms of the skill that you can do and things that before you do to jump into any business. It's good to join up with some organization that actually has what we call there's some to this venture some business you can just join them and then to know more about the businesses before you start. That's my advice to young people. Don't simply jump inside. You have to know a lot of things first, in terms of finance, in terms of skill, in terms of knowledge, in terms of the how to do it and things like that. Then probably go and experience on how working with people to get some experience before actually you go into business. That is my advice to young people. Don't simply jump into first. Find out first. Okay. Next question by Afra Christiani. How to make a company to collaborate with our company? Sorry, I'm not very clear. Any clarification on that? How to make a company to collaborate with our, I mean, are you talking about any company to collaborate with another company? Sorry, Afra Christiani, Maria, or I call it what? Can you get more clarification here? Probably not clear on what you are asking. Okay. Okay, my view lah. I mean, if you want to collaborate with other company, but of course you have the connection. Normally it's networking. Networking. Sometimes you just say you want to connect to a company, you do not know anybody. You just go just a blind meeting. You just go there. Nobody will entertain you. So it's good to have networking, knowing people, get to know the people there. Need to know what I call the people inside to connect you to the correct person. And of course, you need to what I call know your proposal. What is your proposal to the company? If you want to collaborate with another company, you have to what's your proposal? Because when you want to collaborate with another company, the company also need to know what they have to gain. Not only for you, but if there's a gain it's a win-win situation because most people would like to collaborate with you. But if you just say you don't know networking, you do not know the company, you have to know the background of the company and probably come up with a proposal to propose to the company. Probably I think that is what my take on this.
Yeah, if there any other question, Maybe probably I have yeah, one yeah, question. yeah. Mungkin untuk tourism and hospitality lah, sebab mungkin ramai yang beranggapan kalau kita ambil jurusan hospitality ni kita mungkin bekerja di sektor hotel sahaja. Jadi mungkin Encik Hairul boleh kongsi sikit apa sebenarnya sektor lain yang jurusan hospitality ni boleh pergi ataupun ceburi. Okey, tadi saya dah ada sedikit bagi penerangan di mana program hospitality ni kita tidak tertumpu pada kerjaya di bidang hotel sahaja. Kerjaya di luar bidang hotel seperti industri banking, okey, banking industry, customer service industry, okey. In fact healthcare, okey, kita ada student yang bekerja di bidang hospital healthcare, okey, tapi di bagi Your line revenue hang, ataupun Hairul. marketing. Ya. Ya, So boleh your dengar. line hang a bit just now. Oh, okey. Okey, sekali lagi. The last part lah. Di bidang hospitality ni dia sangat unik sebab kita tak fokus pada industri hotel sahaja, okey. Banyak industri di luar sana yang juga okey kita boleh ceburi, okey, melalui pengalaman dan juga pengetahuan kita dalam bidang hospitality ini, iaitu customer service, di mana kebanyakan company memerlukan candidates ataupun graduates, okey, para student yang dah graduate ni quality pada customer service, okey. Dan industri lain juga sebenarnya student kita boleh ceburi. Macam saya cakap tadi, digital marketing, ramai yang ceburi dalam bidang tu. Mereka suka explore satu yang baru, okay. Walaupun mereka belajar hospitality, mereka ada minat masing-masing. Mereka juga ada minat digital marketing, mereka juga ada minat customer service. Jadi itu peluang yang patut student kita ceburi. Jadi seperti yang saya cakapkan seperti seawal tadi, there is no limitations, there is no boundary for this hospitality program. Students, graduates, okay, to explore the industry out there. So I hope that answer soalan tadi, Mr. Brian. Yes, Brian. Okay. Any other question? Saya ada satu lagi soalan daripada Intan. Okay, this is a good question from Intan. What is the most popular course? Okay, actually at HELP, the most popular sekarang ialah accounting, finance, marketing, international business, and coming up ialah business psychology and business analytic. This is the coming up one. So that you can say that is the most popular lah. Our hospitality also very popular program. Tourism also. Yeah. And we have a lot of foreign students from Japan now taking up our tourism program. Mungkin satu soalan lagi daripada saya untuk Dr. Syam pula. Mungkin ada yang terlepas. Jadi mungkin Dr. Syam boleh sekali lagi bagi tahu apa sebenarnya beza yang ketara lah dari segi business psikologi ni dengan jurusan psikologi. Ya, Brian, terima kasih ya. Jadi saya rasa seperti yang saya katakan tadi, kalau ianya merupakan cuma jurusan perniagaan atau pengurusan sahaja, jadi subjek atau body of knowledge seperti yang dikatakan oleh Encik Khairul tadi, tertumpu kepada sama ada pengurusan ataupun pentadbiran perniagaan. Tapi seperti yang saya katakan pada awal-awal tadi, itulah keunikan program ini yang cuma terdapat di HELP, di mana ianya digabungkan ya. Jadi dari segi body of knowledge tu you have two main streams, dua stream ya.
Satunya yang dibawa dari jurusan perniagaan dan pentadbiran perniagaan dan pengurusan, dan pada masa yang sama juga satu lagi yang dibawa dari jurusan psikologi. Jadi sama ada selepas graduasi mungkin adik-adik sekalian ingin menjurus dalam bidang perniagaan atau pengurusan, okey, boleh. Jadi macam seperti yang dikatakan oleh Cik Khairul tadi, kerja bank ke, kerja Google ke, whatever it is, boleh. Dan pada masa yang sama juga dengan asas psikologi yang didapati semasa pengajian tersebut juga boleh digunakan sebagai batu loncatan untuk kerjaya dalam bidang psikologi, bukan sebagai psychiatry dan sebagainya, sebab di Malaysia ini kita perlukan ijazah perubatan sebagai asas, tapi dalam bidang kaunseling dan juga bidang psikologi pembangunan dan sebagainya. Jadi ini juga satu bidang yang sekarang ni sedang berkembang dan saya fikir akan lebih berkembang lagi dalam masa-masa yang terdekat. Ini kerana banyak sekarang ni kita dapati research yang ataupun analisa daripada barat terutamanya terhadap kesan yang kesan-kesan daripada PKP, pandemik COVID dan sebagainya. Dan ini akan memartabatkan lagi bidang psikologi, dan kalau rasa dalam masa adik-adik sempena pengajian, kalau akan memulakan pengajian tinggi dalam setahun atau lebih, by the time dalam masa itu, apabila adik-adik sekalian sudah menamatkan pengajian tu, saya rasa bidang kepentingan bidang psikologi secara amnya akan lebih jelas lagi lah. Terima kasih kepada pandemik lah dalam boleh dikatakan ya dah Brian ya. Okey Dr. Syam, thank you. Saya tambah sikit lah, tambah daripada apa yang Dr. Syam beritahu tadi. Pertama ialah kalau kita nak tengok bezakan psikologi dengan business psikologi, kalau yang belajar psikologi itu selepas mereka habis buat master, mereka boleh menjadikan clinical psychologist lah. Clinical psychologist tu macam psikologi lah kita panggil. Kadang-kadang dia ada company yang buka psikologi, sesiapa yang ada masalah, contohnya macam stres dalam exam dan sebagainya, boleh dia jumpa psikologis. Itu clinical psychologist ya. Tapi yang business psychology, kalau belajar business psychology, kamu tidak akan pergi ke halata tuju clinical psychologist. Business psychology adalah lebih khusus pada application of psychology dalam business. Itu ialah business psychology. Contohnya macam bila ke customer dia beli, contohnya macam apa yang Cik Sumati beritahu tadi, mereka kalau kita nak letak sesuatu harga dan sebagainya, kita mesti memahami pelanggan kita dari cara psikologinya sebelum kita tetapkan harga dan sebagainya. So there's understanding berkenaan dengan the way consumer, cara mereka berfikir, dan itu akan menolong kita dalam bisnes kita lah. That is business psychology application. Dia lebih pada application ya. Dan saya akan tambah sikit berkenaan Laili punya soalan, apakah kerjaya business psychology ya. Sebenarnya business psychology yang saya beritahu tadi merupakan satu daripada program yang sangat popular di HELP, dan program ini kebanyakan pelajar-pelajar kita dia akan pergi kepada 3 bidang. Mereka akan join 3 different career. Ada yang join HR. Dalam bidang HR tu, human resource, dia perlukan degree ini kerana dalam HR ni dia mesti tahu psikologi staff dalam sesuatu company. Apa dia punya psikologi dan sebagainya sebelum mereka mengeluarkan policies dan sebagainya. So understanding the staff. So dia perlukan pemahaman berkenaan dengan psikologi.
Dan kedua ialah management. Dari segi management. Management. Sekarang management bila you manage a company dan sebagainya, kamu mesti tahu psikologi lah, you punya staff dan sebagainya. Ya, so it's very helpful for management punya program. Dan the third area kejaya yang boleh ceburi ialah dalam bidang marketing. Tadi boleh kamu telah dengar Miss Mati bercerita tentang kerja apa itu marketing. Marketing kita mesti memahami pelanggan kita. So psikologi adalah satu daripada area yang mesti marketers mesti tahu. We have to know and understand pelanggan punya needs and want, apa yang mereka perlu dan sebagainya. So ini adalah psikologi lah. Psikologi pelanggan kita. Contohnya bila kita start forum ini, saya dah tunjukkan dia punya kad di mana barang-barang yang letakkan dalam kad tu ada sama. Dia macam mana dia boleh memberi persepsi kepada pelanggan. Macam mana harga di Giant lebih murah daripada di Tesco dan sebagainya. So ini semua ialah application of psychology dalam business. So kita dalam to summarize it, kerjaya apa yang boleh business psychology student boleh join ialah 3, 1 HR, 1 management dan ketiga dalam bidang marketing. Terima kasih. Boleh saya tambah sikit Dr. Chia? Yes, Hairul. Dalam bidang hospitality, hotel management true. Juga kita ada juga satu department dipanggil business development department, yang mana kita memerlukan graduate dari business psychology untuk join, penuhi tempat ni. Dia banyak kepada business strategy, sebab dia kaji consumer punya behavior dan juga decision making. So dia akan advise GM untuk business development, work together with the marketing strategy, and then they work together in the hotel industry. Okay, thank you Hairul. Okay, Brian, probably kita akan dapat one last question sebab time telah dah melebihi time yang kita tetapkan. Mungkin Brian, last question before kita end forum ini. Okay, Kira macam tengah typing tadi. So mungkin tunggu Kira untuk dia mungkin ada satu soalan yang terakhir. Kira. Kalau tak ada, mungkin saya tanya satu soalan terakhir lah. Mungkin Dr. Chia ataupun siapa-siapa yang biasa kita tahu bisnes ni ialah berkaitan dengan kira-kira buat accounting, buat finance. So ini untuk yang mungkin strong dari segi matematik punya subjek. Jadi kalau apa jurusan yang saya boleh ambil sekiranya saya mungkin lemah sikit dari subjek matematik ini. Sebab kita tahu matematik mungkin orang akan pergi ambil finance ataupun account kan. So kalau yang mungkin lemah sikit daripada matematik, ambil jurusan apa? Okay, bila memilih program tu sangatlah pentinglah untuk tahu kekuatan kita dan sebagainya lah. Contohnya macam apa yang Brian cakap tadi, kalau seseorang itu dia memang very strong in mathematics, numbers and all that. So itu advice kami ialah untuk join program macam accounting, finance, business analytics dan ekonomi. Ekonomi kita perlukan mathematics. Yang lain-lain tu ialah more people oriented type of personality lah. You lebih pada people, that means you are more sociable and all that, like hospitality for example. You need somebody to be very extrovert, willing to meet client and things like that. This hospitality tourism memang is a contact dengan customer. Marketing, management, HR, international business, yang ini lain-lain tidak perlu sangatlah kekuatan pada numbers. Yang lain-lain tu macam accounting, finance, business analytic dan ekonomi perlukan kekuatan dalam matematik. Kalau tak ada, dan yang lain-lain lah, itu perlukan a lot of human factor ataupun human skill yang kita perlukan. Yap. Okay. Itu saja saya rasa. Kita tutup. Okay. Okey, kita dah pun sampai di penghujung forum. Sekali lagi saya nak ucap terima kasih kepada semua adik-adik semua yang dah sudi hadir pada forum Kejaya hari ini, dan semoga
semua perkongsian tadi dapat beri manfaat dan gambaran yang lebih jelas ataupun luas dalam bidang bisnes ni. Dan terutamanya bagi anda yang nak melanjutkan pelajaran dalam bidang bisnes. Dan saya rasa sebelum tu saya nak ucap selamat Hari Raya kepada semua. Terima kasih sekali lagi dan harap kita dapat berjumpa lagi. Terima kasih juga kepada panel Dr. Syam, Dr. Chia, Cik Sumati dan Cik Hairul kerana sudi bagi pandangan. Dan have a good weekend. Terima kasih. Thank you. Thank you all. Untuk adik-adik kalau perlukan bantuan, khidmat, nasihat juga, boleh juga kontak kami. Okey, nanti Cik Brian boleh bagi kontak kami. Kalau nak tahu lebih lanjut mengenai program. Okay. Thank you everybody. Thank you for participant for joining our forum. Thank you. Okay, terima kasih. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya to all. Thank you. Bye, Brian. Bye. Thank you. Bye.